pengalaman mendaki Jabal Nur, Jabal Sur dan Jabal Rahmah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, saya dan rakan berjaya mendaki sampai ke puncak Jabal Nur, Gua Hira, di mana lokasi Rasulullah SAW dan Khadijah dating lah, juga lokasi wahyu yang pertama turun. Okey, dah sampai ke kaki bukit Jabal Nur. Alkisahnya, sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, baginda telah pilih Jabal Nur sebagai tempat bersunyi diri, me time, risau, memikirkan masalah kaum Arab jahiliah. Lalu Rasulullah SAW mencari ilham untuk bantu umat. Maka siang malam Nabi bersendirian di Gua Hira yang bertempat di puncak Jabal Nur. Namun Nabi Muhammad SAW tidak selamanya bersendirian. Ada riwayat mengatakan 2 kali sehari isterinya Siti Khadijah turut naik gunung ini bawa bekal makanan, teman Rasulullah di puncak, makan ke atas. Kita baru sampai 50% ketinggian bukit. Subhanallah. Alhamdulillah, Nabi dulu isteri dia Siti Khadijah naik 2 kali sehari hantar makanan. Masya-Allah. Oh, boleh ni. Nak. Sebagai isteri yang setia, memang sepoklah semua tindakan suami. Nak bersunyi diri, silakan, makanan saya bawakan. Abang buatlah apa yang abang rasa terbaik, saya akan mudahkan abang. Begitulah kot hujah semua isteri-isteri solehah demi rumah tangga syurga. Kemudian kelihatanlah Siti Khadijah radhiyallahu anha turun sorang-sorang, sebab Nabi tak nak turun. Dia nak me time dekat puncak, mencari ilham untuk menyelesaikan masalah umat. Jadi Gunung Jabal Nur ni tidaklah mudah nak berdaki berbatu-batu kalau waktu siang sangatlah panas, waktu malam sangatlah sejuk Tapi demi cinta sejati Khadijah radhiyallahu anha, hari-hari datang hantar makanan, isteri yang setia. Maka dipendekkan cerita, Rasulullah SAW telah pulang daripada gunung tersebut dalam keadaan menggigil kerana telah bertemu dengan sesuatu mukjizat dalam gua itu. Iaitu bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Wahyu pertama turun, Iqra, bacalah. Jadi alhamdulillah, maka bermulalah sejarah agama Islam disebarkan di Mekah dan Madinah dan di seluruh tanah Hijaz hinggalah ke seluruh dunia, sampailah kepada saya yang jauh di Asia ni, di Malaysia ni. 1400 tahun kemudian, dengan izin Allah Ta'ala, saya dan rakan dapatlah mendaki Jabal Nur ini, nak pergi tengok bagaimanakah rupa bentuk gua yang Rasulullah SAW bersunyi diri itu. Okey. Jom. Sini nak hijau ni. Nak atas kursi. Allah. Penuh. TV tak ada TV, dekat TV. Jadi kami datang pada waktu malam. Bila mendaki memang berbatu-batu. Alhamdulillah, kerajaan Arab ni telah buat tangga lah sebenarnya. Ada tangga, ada pemegang. Dan ada orang jual makanan, ada orang jual tongkat, ada orang jual lampu suluh. Maka mudahlah proses pendakian. Dan kita orang naik lepas waktu maghrib. Kita buat solat jamak dekat kaki bukit. Lepas tu kita naik, dan waktu sedang mendaki kita dah sempatlah dengar azan Isyak yang begitu meriah daripada puncak bukit.
Dan di Jabar Nur ini tak pernah sunyilah orang sentiasa naik, orang tua daripada pelbagai kaum, daripada Rusia, daripada Turki, daripada India, Pakistan, Bangladesh, ramai kat sana. Ada juga dijual minum-minuman kat atas. Nak pergi masuk ke? Memang ni. Dia bawah lagi. Tapi tak murah kalau kat Kena pergi sana. Celah tu sikit. Kena celah tu sikit ni. Wah, Allah. Allah. Ada je. cepat jangan mana-mana kita dah naik. Syada aku Syada. Cepat. Syada sikit lagi. Jadi apabila saya masuk, walaupun ramai orang dekat pintu gua tu kan, bila saya kata Malaysia boleh, mereka bagi saya laluan dah, alhamdulillah. So bila masuk dalam tu, saya pun tak tahu nak buat apa. Saya solat lah 2 rakaat hajat kan, minta Allah SWT selamatkan kita semua daripada azab api neraka, alhamdulillah. Jadi bila cerita bab Nabi dalam gua ni, ada tuduhan dari pihak kafir, kononnya Nabi ni ada masalah kemurungan dan berlaku halusinasi kerana lihat benda yang tidak nampak, nampak dekat Jibril. Lalu dituduh Nabi ni mencipta agama. Bila Nabi perkenalkan Islam, orang kafir tuduh Nabi ni gila. Namun setelah maklumlah kan, setelah Nabi duduk dalam gua beberapa lama, tiba-tiba Nabi turun bagi tahu 360 bahagia adalah palsu, Tuhan hanyalah Allah, dan Nabi telah dakwa, telah melihat dekat Jibril dan telah menerima wahyu. Maka tuduhan kononnya Nabi ni gila kerana memang ada geng-geng anti Tuhan ni. Dia kata orang yang berhalusinasi, dia akan nampak macam-macam dan berlakulah kemurungan. Tapi bila kajian dibuat tentang orang gila, biasanya orang gila ni selepas dia berhalusinasi, dia akan cenderung untuk buat benda yang bukan-bukan kan, bunuh orang tersayang kan. Dia akan ada yang bunuh diri, ada yang akan buat benda yang bercanggah dengan sains. Tapi berbeza pula dengan Rasulullah SAW. Nabi sendiri larang bunuh diri, dan Nabi sendiri telah buktikan kalau orang gila, dia tak mampu pun nak jadi leader, ketua kan. Nabi ada 9 isteri, yang mana isterinya sangat baik, tidak bergaduh sama sendiri. Hari ni kita kalau ada 2 isteri pun dah gaduh kan. Tak gila lagi tu kan. Rasulullah SAW dituduh gila, tapi isteri-isterinya sangat baik, kemudian anak-anaknya sangat baik, sahabat-sahabatnya juga sangat baik. Malahan Nabi telah berjaya menyatukan kaum Ansar yang bergaduh, dan juga menyatukan kaum Mekah, tanah Hijaz, pemuka Mekah. Malahan Nabi telah mengetuai perang sebanyak lebih kurang 29 kali perang, yang mana Nabi berjaya menang walaupun lawan dengan musuh yang sangat ramai. Orang gila tak boleh buat macam ni. Maka ini adalah pilihan Allah.
Maka ini adalah mukjizat. Ini adalah ketentuan bahawa Islam itu benar, malaikat itu benar, Al-Quran itu benar, akhirat itu benar, takdir yang baik dan yang buruk itu benar. Semua itulah benar. Maka bila melihat kejayaan demi kejayaan oleh Rasulullah SAW, orang kafir dah tak tuduh Nabi gila. Sebab ada mujizat-mujizat yang muncul melampaui sains. Bulan terbelah, biawak bercakap, kurma bercakap, dari tangan keluar air, macam-macam mujizat. Maka apa yang mereka boleh tuduh, mereka kata Nabi ni ahli sihir. Namun terbukti tak ada satu orang pun ahli sihir yang lain boleh buat kitab macam Al-Quran yang penuh mukjizat, yang mampu dihafal walaupun oleh si buta, dan ayatnya penuh dengan common sense. Jadi itulah kisah Rasulullah SAW di gua. Maka kita orang Islam yakin Nabi menerima wahyu di gua adalah benar, dan Nabi bukanlah seorang yang gila, kerana Nabi akhirnya menjadi manusia paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Kagum dari puncak Jabal Nur. Alhamdulillah. Semoga tuan-tuan semua, jika ada kudrat, ada peluang, ada masa, datanglah, mendakilah gunung ini. Kita lihatlah sendiri bagaimana Rasulullah SAW berada di puncak ini bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha. Okey, selain daripada itu, kami juga pergi ke Jabal Sur, tempat Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu menyorok sewaktu dikejar oleh musuh ketika peristiwa hijrah ke Madinah. Tapi waktu tu siang panas, Amisak cakap memang tak sempat lah nak naik kan? Jadi kita duduk kat bawah je lah. Kemudian Amisak bawa kami pergi ke Jabal Rahmah, tempat Nabi Adam AS dan Siti Hawa AS bertemu. Alhamdulillah, ramailah. Jabal Rahmah ni dekat Padang Arafah kan. Dia punya bukitnya rendah saja, maka boleh naik kan. Bolehlah naik waktu siang pun. Ada orang kata kat sini kalau nak tak ada jodoh, doalah kat sini. Orang kata lah kan, jodoh ni kerja Allah Ta'ala kan. Kan boleh asbab kan, asbab tempat yang berkat makbul. Kita doa yang baik-baik, doa jodoh juga satu perkara yang baik. Jadi saya kat sini dah ada isteri, dan saya doakan semoga jodoh kekal sampai syurga. Saya juga doakan semua yang tonton video ni, jodoh-jodoh mereka kekal sampai syurga. Dan janganlah bimbang buat jodoh ni, kerana jodoh ni dia macam maut juga, dia akan datang kan. Kita tak boleh elak pada maut dengan rezeki kan, pasti akan datang lambat atau cepat. Jadi jodoh ni dia akan datang juga lambat atau cepat. Kita usaha insya-Allah kan. Ada orang usaha tak dapat, ada orang dia tak buat apa dapat. Tapi usaha ni perintah Allah Ta'ala, kita kena usahakan. Tapi macam mana kalau kita meninggal sebelum sempat bertemu jodoh? Orang Islam insya-Allah jodohnya tetap ada di syurga. Orang Islam jodohnya tetap ada di syurga. Jadi kita kena usaha atas iman. Pastikan kita ada iman, kerana orang beriman ni jodohnya pasti ada di syurga walaupun dia bujang di dunia ini. Dan sebab ada juga wanita-wanita bujang, laki-laki bujang yang meninggal sebelum berkahwin, insya-Allah mereka akan disatukan di syurga. Malahan di syurga ada juga kan bidadari, ada juga teman-teman wildan yang akan meneman lelaki dan wanita di syurga. Tapi kalau kita hidup di dunia ni tak ada iman, walaupun kita banyak kekasih, maka bila kita masuk neraka, na'udzubillah, membujanglah kita selama-lamanya walaupun di dunia banyak kekasih. Jadi semoga kita semua woha sampai syurga. Woha.